Mengkibo turut serta dalam perbahasan pembentangan belanjawan negeri Johor 2022. Mengkibo ingin merafak sembah dan dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Duri Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sempena ulang tahun keputeraan Duri Yang Maha Mulia Tuanku pada 22 hari bulan November yang lalu. Puan Speaker, saya ada ucapan yang panjang, mungkin sampai pukul 6. Janganlah semua orang salah, you seorang nanti. Ucapan saya termasuk 4 bahagian. A. Komen terhadap belanjawan 2022 negeri Johor. B. Soalan mengenai laporan Ketua Audit Negara tahun 2019. C. Cadangan enactment anti lompat parti. D. Cadangan pembangunan infrastruktur link Johor. A. Belanjawan 2022 negeri Johor. Mari kita tengok muka surat 5. Anggaran hasil 2022, sewa rumah pangsa dijangka meningkat daripada 1.97 juta pada tahun ini kepada 4.4 juta tahun 2022. Adakah ini bermaksud kerajaan akan menaik sewa rumah pangsa sebanyak lebih 2 kali ganda? Muka surat 6. Denda lewat bayar cukai tanah dijangka meningkat daripada 4.78 juta pada tahun 2020 kepada 21.558 juta tahun depan. Adakah ini bermaksud kerajaan akan mengejar rakyat untuk pembayaran cukai walaupun mereka terjejas oleh COVID dan ramai sudah tidak mampu bayar? Bandar kilang dan peniaga kecil tidak beroperasi dalam tempoh PKP akibat COVID-19. Oleh itu, terdapat peniaga yang memang tidak mampu membayar cukai tanah untuk tahun ini dan tahun depan. Denda sedemikian akan menyusahkan lagi peniaga sehingga mereka terpaksa mengurangkan pekerja demi mengurangkan kos pentadbiran. Kekurangan peluang pekerjaan akan mengakibatkan pemulihan ekonomi Johor terjejas. Muka surat 2. Anggaran tahun 2022, cukai tanah semasa adalah 620 juta dengan tunggakan 118 juta atau 20%. Ini menunjukkan atau membuktikan bahawa rakyat tidak mampu membayar. Mengkibo bercadang pembatalan denda lewat bayar untuk cukai tanah. Ini sebenarnya seperti polisi yang telah diamalkan oleh PBT, di mana cukai harta, tak payah bayar cukai, tak payah bayar denda lewat bayar. Ini untuk cukai harta. Dan saya bercadang mempertimbangkan juga permohonan remisi atau pulang balik cukai bagi kedai dan kilang yang tidak beroperasi dan tidak dapat disewa. Jumlah peruntukan pembangunan belanjawan 2022 adalah sebanyak 870 juta. Hanya 20 juta sahaja peningkatan berbanding dengan 850 juta pada tahun 2021. Mengkibo bercadang demi merangsang pemulihan dan momentum ekonomi, kita harus mengikut belanjawan seperti Kerajaan Persekutuan dalam meningkatkan peruntukan pembangunan dengan signifikan. Kerajaan pusat meningkat sebanyak 45 bilion. Mengkibo bercadang peruntukan pembangunan negeri Johor haruslah tidak kurang daripada 1 bilion. Pada tahun 2021, JPS
telah diberikan peruntukan pentadbiran 76 juta dan juga peruntukan pembangunan sejumlah 43 juta. Tetapi peruntukan pembangunan JPS tidak dispesifikkan dalam anggaran belanjawan 2022. YB Exco Kerajaan Tempatan menjawab dalam Dewan bahawa akan membelanjakan 32 juta untuk tindakan penyelesaian banjir di daerah Batu Pahat. Tahniah kepada penduduk Batu Pahat. Ini menunjukkan bahawa JPS memerlukan lebih banyak ataupun jauh lebih banyak peruntukan pada tahun depan untuk mengambil tindakan terhadap cuaca ekstrim dan kawalan banjir negeri Johor, termasuk banjir kilat teruk yang berlaku di Johor Bahru baru-baru ini. Termasuk juga tempat lain seperti Kluang dan Kota Tinggi. Saya mengalu-alukan kerajaan negeri untuk menyediakan 100 juta pinjaman tanpa faedah kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS atau SME melalui Bank Rakyat dan Bank SME. Saya berharap tumpuan akan diberikan untuk memberi bantuan membantu PKS yang menghadapi masalah operasi, masalah cash flow dan tidak dapat memperolehi pinjaman daripada bank komersial. Bukannya memilih syarikat yang baik kerana takut hutang lapuk. Kalau jumlah 100 juta ini memang saya rasa tidak mencukupi untuk sebanyak 120,000 PKS di Johor, di mana 80% daripada mereka adalah dalam sektor perkhidmatan yang sangat terjejas oleh pengawaran pergerakan dan tidak dapat berniaga selama 4 bulan. Sekiranya 100 juta dipinjamkan secara purata sebanyak 50,000, maka hanya 2,000 PKS sahaja yang boleh dapat dibantu. Menurut jawapan bertulis daripada YB Exco Kerajaan Tempatan pada persidangan DUN bulan Ogos yang lalu, peruntukan tahunan bagi 123 kampung baru di negeri Johor bagi tahun 2020 dan 2021 telah dipatah dan ditarik balik oleh Jabatan Kerajaan Tempatan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT pada 16 Julai 2021. Akibat Ketua Masyarakat tidak dapat dilantik oleh Kerajaan Negeri Johor. Kegagalan pelantikan Ketua Masyarakat Kampung Baru Cina di negeri Johor bagi tahun 2020, tahun 2021 disebabkan oleh isu politik dalaman kerajaan negeri. Akibat kegagalan ini, kesemua 123 kampung baru Cina ini telah kehilangan peruntukan pembangunan infrastruktur sebanyak 24.6 juta dari KPKT. Kehilangan peluang pembangunan ini ditanggung oleh penduduk. Ini tidak adil. Maka kerajaan negeri, saya minta haruslah dipertanggungjawabkan untuk memohon balik peruntukan pembangunan ini bagi kedua-dua tahun. Kerajaan negeri tidak harus membiarkan sahaja kerugian besar ditanggung oleh penduduk kampung baru. Memandangkan kampung baru Cina seluruh Malaysia telah dipindah dari KPKT ke Kementerian Perpaduan. Menghibur bercadang, YB Exco Perpaduan menyediakan kertas kerja untuk kelulusan MMK secepat mungkin. Sekiranya pelantikan politik ini masih tidak dapat diluluskan oleh MMK, lebih baik biar penduduk kampung pilihlah ketua kampung masing-masing. Kerajaan negeri memohon balik peruntukan ini dari Kerajaan Persekutuan demi melaksanakan projek penyusunan semula kampung yang dalam keadaan sangat uzur
dan tidak sesuai didiami. Mengkibo sebenarnya dibesarkan juga di kampung sebegini, rumah papan setinggan. Di kawasan Mengkibo terdapat kampung Gunung Lampak yang mempunyai 400 keluarga dalam rumah-rumah papan setinggan yang sangat uzur. Tidak tersusun di sekeping tanah yang tidak rata. Penghuni membina rumah papan sendiri sejak banjir besar Keluang tahun 1969. Ia dijangka memerlukan peruntukan pembangunan melebihi 10 juta untuk membina kemudahan infrastruktur termasuk jalan dan sistem pembentungan. Tiada sistem pembentungan di kampung ini. Peruntukan pembangunan tahunan sebuah kampung baru adalah tidak mencukupi untuk kerja penyusunan semula seperti kampung Gunung Lampak. Sekarang kebetulan ada peruntukan kumulatif ini selama 2 tahun dan Mengkibo mohon ianya dapat digunakan untuk menyelesaikan isu ini. Sekiranya kerajaan negeri masih tidak dapat berkompromi dengan isu pelantikan ketua masyarakat, Mengkibo bercadang kuasa pelaksanaan projek pembangunan kampung baru ditugaskan kepada para adun, iaitu wakil rakyat yang dipilih oleh penduduk supaya pembangunan kampung baru dapat dijalankan seperti sebelum ini. Yang berhormat Puan Speaker, bahagian B, laporan Ketua Audit Negara tahun 2019. Izinkan saya baca rumusan audit. Kedudukan kumpulan wang disatukan pada tahun 2019 berjumlah 2.653 bilion, meningkat sebanyak 7.7%. Hasil yang dikutip oleh kerajaan negeri tahun 2019 berjumlah 1.745 bilion, meningkat 13.1%. Pelaburan kerajaan negeri dan dalam simpanan tetap meningkat hampir 300 juta ataupun 16.8%. Hasil hutang awam pada tahun 2019 menurun sebanyak hampir 300 juta atau 57.3%. Hutang ataupun pinjaman lain tahun ini 2019 berjumlah 60.8 juta, menurun sebanyak 49%. Tahniah kepada Kerajaan Johor. Kerajaan pada waktu itu kerajaan PH mencapai prestasi yang banyak terima pujian daripada Ketua Audit Negara. Komen Ketua Audit Negara terhadap kerajaan negeri, muka surat 2-33, 2-34, pinjaman boleh dituntut yang disalurkan kepada SAJ adalah sebanyak 334.51 juta dan tiada pembayaran balik sejak tahun 2018. Pada tahun 2019, Kementerian Kewangan setuju 189 juta dihapus kira dengan balance sekarang 145 juta. Mengkibo bercadang sebahagian daripada amount ini dihapus kira dengan syarat SAJ perlu menurun kadar air ataupun memberi perlepasan bayaran bil air kepada rumah kos rendah dan sederhana. Muka surat 2-42, Show Audit berkata kerajaan negeri harus mencari sumber kewangan baru. Mengkibo bercadang tanah kerajaan dalam kategori tanah terbiar kerajaan yang sebanyak 18,000 ekar haruslah disewakan kepada rakyat demi mendapatkan hasil sewa. Mengikut jawapan yang saya terima tahun lepas, bulan November, di seluruh Johor terdapat 18,000 ekar tanah terbiar kerajaan, bukan swasta, kerajaan. Dalam paragraf 13.3 menyatakan terdapat pelaburan yang berisiko dan tidak menerima pulangan dividen. Apakah pelaburan tersebut dan apakah tindakan yang
telah diambil susulan laporan audit yang dikeluarkan. Laporan Ketua Audit terhadap jabatan-jabatan dan agensi kerajaan. Muka surat 3-9, 3-10, 3-11. Majlis Sukan Negeri Johor mendapat pendapat penafian atau qualified opinion. Dalam accounting, satu terminologi qualified opinion daripada juru audit negara akibat kegagalan menyediakan rekod, dokumen dan maklumat yang secukupnya untuk membuktikan baki-baki akaun dan transaksi yang berlaku. Penyata kewangan tahun 2016 hanya diserahkan pada tahun 2019. Pemihutang 1.41 juta, tiada dokumen sokongan. Pendapatan 34.5 juta tidak dapat disahkan. Perbelanjaan 14 juta tidak dapat disahkan. Di pendapat penafian, qualified opinion, satu perkara yang sangat serius dari segi accounting. Apakah tindakan yang telah diambil terhadap pengurusan dan juru akaun? Surat 3-22 show audit paragraf 10.3 terdapat 5 badan berkanun dan 1 MAI yang belum mengemukakan penyata kewangan untuk audit. Mengikut Akta Audit 1957, Ketua Audit Negara mempunyai kuasa untuk mengaudit penyata kewangan agensi kerajaan negeri. Menghibur, minta dan menyeru semua agensi mengikut arahan dan bekerjasama kepada Jabatan Ketua Audit Negara supaya memastikan penyediaan penyata kewangan memenuhi piawaian perakaunan lengkap dan auditable. Muka surat 4-09, 4-10. Laporan juga dapati pembayaran yang tidak teratur. Contohnya bayaran misi galakan pelaburan yang sebanyak 282,000 kerana pesanan kerajaan dikeluarkan selepas perkhidmatan disempurnakan. Seperti yang disyorkan oleh Ketua Audit Negara dalam show audit. Kalau saya baca dari laporan, tindakan sewajarnya perlu dikenakan kerana tidak mematuhi arahan jabatan seperti yang tertakluk dalam peraturan kewangan dan SOP. Lepas muafakat Johor, nilai pelaburan sebanyak 100 juta berdasarkan pendapat juru audit dalam muka surat 1-13, 17, 20, 29, 31, 36 dan 39. Jumlah penumpang jauh lebih rendah daripada kapasiti sebenar tempat duduk. Penurunan disebabkan oleh jadual perjalanan yang tidak memenuhi keperluan penumpang. PAJ tidak menjamin kawasan operasi selari dengan keperluan pengguna. Semakan audit dapati berlaku 80 kelewatan pembayaran. Penggunaan bas yang melebihi tempoh menyebabkan bas kerap rosak. Bas rosak menyebabkan trip perjalanan tidak ikut jadual. Juru audit negara berpendapat bahawa tindakan susulan tidak diambil oleh PAJ. Menurut bercadang kerajaan negeri menilai semula program ini dan YB Exco ambil tindakan susulan seperti diminta oleh juru audit negara. Puan Speaker, bahagian C, enactment anti lompat parti. Dalam ucapan Dewan saya di bulan Ogos menghibur telah pun bercadang bahawa enactment kebebasan maklumat dan enactment anti lompat parti harus digubah dan dilulus oleh Dewan untuk kepentingan awam. Sejak sekian lama kita menghadapi kucak-kacir politik kerana terdapat wakil rakyat ataupun parti dalam pakatan yang berpaling tada mengakibatkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat ditumpangkan. Maka undang-undang perlu diubah untuk mendapatkan semula keyakinan rakyat terhadap sistem demokrasi demi meningkatkan kestabilan politik, demi memastikan keputusan para pengundi terus dihormati. Reformasi undang-undang ini perlu disegerakan. Undang-undang berkaitan dengan anti lompat parti
perlu dilaksanakan supaya mengenakan tindakan mengosongkan kerusi mereka yang melompat parti. Dia boleh menjadi pemangkin kestabilan politik dan menghalangkan wakil rakyat melompat parti sekaligus memberi hak bersuara kepada pengundi. Ahli Parlimen Penggerang Johor, Wabi Aslina, menghantar notis cadangan usul rang undang-undang pemecatan ahli parlimen kepada Dewan Rakyat dan juga bertemu dengan Yang di-Pertua Melaka untuk membincangkan rang undang-undang lompat parti dan accountability politik atau dikenali sebagai RUU hybrid, kerana ia termasuk recall election ataupun pemilihan semula seperti yang diamalkan di beberapa negara Commonwealth. Apa itu recall election? Ia merupakan mekanisme yang membolehkan rakyat tarik balik mandat yang diberikan kepada wakil rakyat sekiranya seseorang itu melompat parti, membolehkan pilihan raya kecil diadakan. Undang-undang anti lompat parti membawa kesan yang serta-merta kerana ia menyebabkan kerusi terlibat dikosongkan segera dan pilihan raya kecil diadakan. Maka wakil rakyat yang melompat parti terus hilang nilai kegunaan politiknya secara serta-merta. Dia merangkumi wakil rakyat yang keluar parti, tetapi ia tidak merangkumi wakil rakyat yang dipecat oleh parti demi memelihara ruang demokrasi politik. Manakala undang-undang recall election adalah memberikan kuasa kepada SPR untuk melakukan referendum melalui petition daripada pengundi. Kedua-dua undang-undang ini sebenarnya saling melengkapi, complementary. Harus diluluskan serentak dalam satu enactment. Mengkira bercadang satu bengkel, ada bengkel di bawah Dewan Negeri Johor boleh ditubuhkan bagi menjalankan kajian supaya satu RUU anti lompat parti boleh dibentangkan dalam Dewan pada mesyuarat penggar persidangan ini yang akan datang bulan Mac tahun depan. YB Mangkibo, sila kulong. Okay, bahagian terakhir, cadangan pembangunan infrastruktur link Johor. Pertama, membina lebuh raya Johor Tengah yang menghubungi Batu Pahat, Air Hitam, Kluang dengan jarak 40 km. Dengan ini, perjalanan dari Kluang ke Batu Pahat dapat dipendekkan kepada 30 minit dan satu lingkungan kehidupan dalam jarak 30 minit radius bagi kedua-dua bandar utama ini dapat diwujudkan, dan seterusnya aktiviti akan meningkat secara signifikan. Kita mengasingkan trafik terus through traffic daripada trafik setempat, menyambung pusat bandar Batu Pahat ke Yong Peng Selatan dan seterusnya ke Bandar Kluang. Kedua, membina seksyen jalan sambungan 20 km dari Layang-Layang terus ke Kulai, dan juga seksyen jalan sambungan 15 km dari Bandar Tenggara terus ke SDE Highway supaya menyambung ke Urutilam, ke Senai Airport, ke Malaysia Singapore Second Link. Kedua-dua jalan sambungan ini dapat dijadikan jalan alternatif yang selari dengan lebuh raya utara selatan. Kedua-dua cadangan ini selari dengan Pelan Pembangunan Mampan Johor 2030 bagi tujuan perancangan dan pembangunan untuk mencapaikan pembangunan ekonomi yang seimbang dan holistik. Ini juga selaras dengan rancangan fizikal negara keempat, RFN 4. Terima kasih kepada Berita Harian yang memberikan satu coverage yang detail. RFN keempat, Johor Tengah merupakan zon promosi pembangunan, dan oleh demikian rangkaian pengangkutan bahagian Johor Tengah harus diberikan tumpuan dan naik taraf demi menampung keperluan pertumbuhan ekonomi seperti yang dirancangkan oleh RFN 4. Projek jalan sambungan yang cadangkan tadi dari Layang-Layang ataupun dari Bandar Tenggara adalah berasaskan jalan raya yang sedia ada, di mana hanya di sebahagian jalan sambungan baharu perlu dibina. Maka dengan kos pembangunan infrastruktur yang jauh lebih rendah, ia dapat mencapai impak yang jauh lebih besar.
Sekian, terima kasih. Terima kasih YB Pengpikibo. Persidangan ini saya tangguhkan sehingga esok 24 November 2021 jam 9.30 pagi.